Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah sebut 3 step bagi suami yang berhadapan dengan masalah apabila berhadapan dengan isterinya. Allah Taala sebut fa'idhuhunna, kan, nasihat, wahjuruhunna fil madaji', asingkan tempat tidur, wadribuhun, kemudian pukul. Itu step yang terakhir. Tapi sebelum daripada itu, kita nak tengok dulu dalam hadis, sebelum daripada kita nak pergi kepada step asingkan tempat tidur, sebelum nak pergi kepada step pukul, daerah-daerah nasihat ni kita boleh buat apa? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam hadis, rumah tangga Nabi SAW pun ada masalah. Kita tak boleh dabik dada kata saya menikah ustaz, tak ada masalah langsung. Jangan bohong. Kan? Jangan tipu tuan-tuan. Kadang-kadang kita lupa kita ada masalah. Kan? Dan masalah itulah yang menjadikan rumah tangga itu menarik, mencabar. Kerana kalau benda tu tak ada masalah, benda tu tak ada apa-apa ujian, tak ada cabaran, dia jadi tak seronok lah, dia tak ada adventure kan. Manusia, dia suka kepada cabaran, dia suka kepada adventure. Sebab saya baru balik daripada Krabi. Saya tengok, bila pergi sampai kat Krabi tu, saya tengok ada orang duk panjat gunung. Lepas panjat-panjat sampai atas, turun balik. Kita pun heran, pasal apa dia berpanjat? Kalau panjat pergi jalan kat atas, tak apa juga. Nak tengok pemandangan ke apa, tak ada. Sampai-sampai je, tak sampai kat puncak lagi. Sampai tempat tali tu diikat, turun balik. Saya fikir dalam diri saya, kata, kadang-kadang macam bodoh juga manusia ni. Tapi itulah sifat manusia. Dia suka pada cabaran. Dan bila dia lepas cabaran tu, dia rasa lega. Bukan ada bayaran apa-apa, dia kena bayar pula kat orang. Ada orang pula pergi tolong tarik dia kan pakai tali kan. Ada yang jatuh, orang pun tarik, turunkan dia slow-slow. Itulah manusia. Kadang-kadang kita fikir, ada yang sampai jatuh, pengsan jatuh. Jenuh pula orang pergi tekan jantung dia. Pengsan. Manusia. Kadang-kadang kita rasa cabaran tu tak perlu. Tapi sebenarnya cabaran itu mematangkan. Cabaran itu selepas kita melepasinya, mungkin akan menjadikan kita lebih rapat dengan pasangan kita. Dalam hadis Nabi SAW, ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi SAW juga berhadapan dengan isu, berhadapan dengan situasi. Dan yang paling utama, bila kita tengok dalam hadis, bila nak berumah tangga, pertama kena ada sifat sabar. Itu yang paling utama sekali. Bila berhadapan dengan krisis, sabar dulu. Dan kita kena tahu, sabar bukan mudah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan as-sabru dhiya. Sabar itu dhiya. Nabi sebut dalam hadis Muslim, Nabi kata as-salatu nur. Salat itu cahaya. Was-sabru dhiya. Dan sabar itu cahaya juga. Cuma Nabi bagi tahu salat nur. Nur ni cahaya secara umum. Tapi bila Nabi sebut sabar, sabar itu dhiya. Dhiya ni cahaya yang ada haba. Cahaya yang ada haba. Kenapa sabar tu dipanggil cahaya yang ada haba? Kerana ia memerlukan pengorbanan. Tapi pengorbanan, tahan diri, sabar ni, kalau dapat buat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang berganda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam hadis Nabi SAW pernah jumpa dengan isteri dia pada waktu duha. Nabi tanya pada isteri dia, ada makanan tak? Hal indakum syai'un minat ta'am? Ada makanan tak hari ni? Isteri Nabi kata, tak ada. Nabi kata apa? Fa inni saim. Aku berpuasa. Hadis ni kita boleh faham dengan dua cara. Cara yang pertama, nak tunjuk zuhudnya Nabi dan keluarga Nabi lah. Maksudnya, keluarga Nabi itu sendiri sabar. Aisyah kata apa? Ma syabi'a alu Muhammad. Okay. Ma syabi'a alu Muhammad salasata ayyam mutataliyat hatta qubid atau kama qal. Aisyah kata keluarga Muhammad tak pernah kenyang daripada minta'am, daripada makanan, tak pernah kenyang disebabkan makanan 3 hari berturut-turut. Sama ada 2 hari ataupun 1 hari kenyang, lepas tu lapar. Maksud isteri Nabi sabar.
Bukan kerana Nabi SAW ni malas. Tak. Nabi memberikan nafkah. Tapi nafkah yang Nabi beri itu nafkah yang setimpal, tak berlebihan. Ada apa tak kat tangan Nabi, Nabi akan bagi pada orang lain. Kalau Nabi rasa benda tu lebih daripada keperluan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tu sendiri sabar. Tuan-tuan, kita kadang-kadang suami tengah lapar-lapar balik rumah, ada makanan tak? Isteri kata tak ada. Kita paling tidak kata apa? Hang buat apa? Tengok drama Jarang suami balik duha. Ada apa makan hari ni sarapan kita? Tak ada bang, saya tak masak. Saya puasa. Kalau ada suami macam tu tuan-tuan. Wali ya. Tapi sabarnya keluarga Nabi SAW. Terus tukar rancangan, nasihat nak makan. Tapi tak ada makanan, tak disediakan makanan. Mungkin tak sempat, mungkin terlupa, mungkin tak ada. Nabi kata fa inni saim. Aku puasalah hari ni, senang cerita. Tak ada marah, tak ada apa. Kita bagi laluan pada azan dulu. Okey, sabar. Oleh kerana sabar inilah kita tengok dalam hadis Abu Dawud, Nabi SAW pernah pada satu hari berbicara dengan Aisyah dan Aisyah meninggikan sedikit suaranya. Aisyah tinggikan sedikit suara disebabkan oleh kerana Aisyah ada sikit marah pada waktu tu. Ya. Jadi pada waktu Aisyah meninggikan sedikit suara pada Nabi SAW, Abu Bakar dengar. Abu Bakar dengar Aisyah tinggikan suara. Jadi Abu Bakar pun masuk, dia nak tangkap Aisyah, dia nak pukul Aisyah. Nabi SAW tahan Abu Bakar. Nabi tahan, Nabi tak bagilah pukul. Lepas tu Nabi tanya pada Aisyah, kaifa ra'aitini anqaztuki minar rajul? Macam mana kau tengok aku selamatkan kau daripada lelaki tadi? Tengah ada krisis ni. Maksud tengah berbalah-balah cakap ni kan. Maksud tengah ada perbezaan pandangan. Abu Bakar nak tolong Nabi lah. Sebab Aisyah dah angkat setinggi suara. Bukanlah bermakna Aisyah tu biadab dengan Nabi kerana Nabi itu adalah Nabi. Tapi kerana ada sedikit ghirah, kita kata. Ada sedikit rasa cemburu. Rasa cemburu, disebabkan itu Aisyah tinggi sikit suara, Abu Bakar nak pergi, nak pukul Aisyah. Tapi Nabi tak bagi. Nabi cuba untuk sabarkan Abu Bakar dan Nabi SAW pujuk Aisyah nak bagi tahu. Nabi sayangkan dia. Selamatkan dia daripada dipukul oleh ayah dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ajar kita untuk memahami tabiat pasangan kita. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu pada lelaki, innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya orang perempuan itu dicipta daripada tulang rusuk. Ada yang kata kat dila', seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu cuba untuk luruskan, kamu akan patahkan dia. Istausu bin nisa'i khaira. Nabi SAW nak bagi tahu pada kita, suami-suami ni berurusan dengan orang perempuan yang ada sedikit bengkok pada tabiatnya. Bengkok tu apa dia? Bengkok tu sebahagian ulama mentafsirkan atifah. Perasaan dia, emosi dia. Adakah itu bermakna tak baik untuk dia? Itu baik untuk dia. Kerana dia jaga anak-anak. Jadi atifah, kasih sayang dia perlu ada, lebih daripada kita. Tapi kadang-kadang kasih sayang yang lebih itu perlu bukan diluruskan, perlu diperbaiki. Tapi jangan ubah tabiat itu. Kerana kalau ubah tabiat itu, dia akan jadi manusia yang totally berbeza. Jadi kita kena terima perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Kan? Perbezaan itu kena ada. Baru boleh jadi bapa, baru boleh jadi mak. Anak pun nampak beza. Kan? Kalau bapa dengan mak sama je, mak tak pergi sembahyang Jumaat, bapa pun tak pergi. Anak pun heran. Siapa mak ni kan? Kadang-kadang mak yang bising-bising. Dah azan Jumaat ni awak tak pergi ke? Kejap dah tengok wrestling dulu. Kan? Kacau. Jadi perbezaan tabiat itu diperlukan untuk membina sebuah keluarga. Membina sebuah keluarga. Jadi kita kena fahami tabiat itu.
Ya, dan orang perempuan pun isteri pun kena faham juga tabiat suami kan. Suami ni dia ada dia punya, dia panggil haibah dia nak haibah dia tu. Dia nakkan sedikit rasa pemimpin dalam keluarga. Jadi sebab itu bila dia bagi cadangan, kadang-kadang cadangan dia tu tak apa bagus. Jangan pangkah time-time tu juga. Tunggu dulu. Tambah dia cerita depan orang, kan? Jangan pangkah time-time tu. Tunggu. Bagi hujung-hujung nanti baru cerita. Dan jangan, cara cakap tu pun jangan, ni tak kena, tu tak kena, ni tak kena. Sebab dia adalah pemimpin. Kita kena bagi second opinion. Kalau macam ni macam mana? Tadi okey dah. Tapi kalau macam ni macam mana? Kita kena jadi konsultan yang baik. Isteri kena jadi konsultan, bukan jadi pengarah. Tak boleh, kan? Dan orang lelaki ni, orang perempuan kena terima juga. Dia tak ingat benda yang detail-detail. Benda kecil-kecil ni dia jarang nak ingat. Bukan sebab dia bodoh, dia tak bodoh, tapi dia tak suka nak ingat benda tu. Dia ingat benda yang besar-besar. Sebab tu kadang-kadang pergi kedai kena bagi list barang kat dia. Kita kadang-kadang isteri, takkan 5 barang pun nak tulis. Awak tulis lah, kan saya lupa. Kan? Tapi benda besar-besar, insya-Allah dia ingat lah. Benda kecil-kecil ni, tolong tulis. Tapi jangan kadang-kadang kata, apalah ayah awak ni, 5 barang, kan cerita kat anak. Kadang-kadang ayah dia terasa tercabar. Kan? Ayah dia terasa tercabar. Jadi kita kena terima perbezaan tabiat itu. Perbezaan Allah Ta'ala jadikan lelaki ni macam mana, perempuan ni macam mana. Perempuan dia suka ingat benda kecil-kecil. Kan, masuk pasar raya seperti dia telah dilahirkan di situ. Dia ingat tempat-tempat. Kan? Dia ingat harga-harga. Saya tak ingat. Kadang-kadang isteri saya suruh beli barang, tanya berapa harga. Saya tak tahu. Saya main ambil je. Saya tahu tempat tu murah, saya beli. Jadi maksudnya, ada orang yang, orang kata apa, jenis macam tu dan kita kena terima. Dan dia lengkap melengkapi lah. Baik. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi SAW ajar kita dan Nabi tunjuk pada kita. Nabi terima perbezaan itu. Contohnya, satu hari dalam hadis, Nabi SAW duduk dekat rumah salah seorang daripada isteri dia. Nabi kan ada ramai isteri kan. Jadi Nabi duduklah dekat rumah salah seorang. Tiba-tiba khadam Nabi sampai, pembantu Nabi sampai, bawa satu bekas yang ada makanan. Makanan tu datang pada siapa? Makanan tu datang daripada isteri lain. Nabi tengah duduk rumah isteri lain, isteri lain pergi hantar pula bekas makan. Jadi apa perasaan isteri yang ada di rumah tu? Dia ada rasa cemburu. Kan? Cemburu ni apa dia? Biasanya orang perempuan lah cemburu. Cemburu dia apa dia? Tak tahu. Cemburu lah Ustaz. Cemburu ni punya hebatnya orang ulama-ulama Islam ni. Cemburu tu pun dia orang letak definisi. Dia kata apa? Taghayyurul qalb wal ghadab bisababil ihsas fi musyarakatil ghair fi haqqil insan. Dia kata cemburu ni perasaan yang berubah dan kemarahan disebabkan oleh kerana rasa-rasa sensitif kerana orang lain cuba untuk berkongsi dengan hak seseorang insan. Tu dia, itu hak dia. Waktu tu waktu dia. Tiba-tiba isteri lain pergi hantar pula makanan. Benda tu mungkin bagi orang lelaki simple je, hantar makanan je pun. Tapi saya stay kat rumah awak lagi. Tapi dia kata tak boleh. Ni masa saya. You tak boleh ingat orang lain. Jangan curi masa saya. Jadi dalam sebahagian riwayat nama isteri tu tak disebut. Tapi sebahagian di riwayat lain dia kata adhunnuha. Perawi kata aku sangka isteri tu Aisyah. Kan? Dia tampar tangan pembantu tu, khadam tu, dia tampar tangan, jatuh makanan tu, jatuh bekas tu, pecah bekas tu. Nabi SAW kutip balik makanan tu. Nabi kata apa? Nabi kata pada khadam tu, gharat ummukum. Ibu kamu cemburu. Ibu tu maksudnya ummul mukminin lah. Kan? Isteri Nabi kan ibu kita kan. Gharat ummukum. Ibu kamu cemburu.
Tabiat dia lah tu. Nabi tak ada nak pergi angkat tangan ke apa, kan Nabi tahu. Ini sifat dia yang kita kena tunggu kejap. Kalau time tu juga confront, dia takkan jadi benda yang lebih baik lah. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan, diam. Bila mana? Marah. Bila tengah marah ni, diam. Sebab itu dalam hadis pun Nabi kata apa? Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila salah seorang daripada kamu marah, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Aw liyasmut, kan? Atau kama qala. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak, diam. Jadi bila tengah krisis, tengah betul-betul marah, diam. Dan isteri, kalau suami tengah marah, dia diam, biarkan dulu. Takut-takut, kalau dia bercakap, benda yang tak elok akan keluar. So, biar dia tenang dulu. Biar dia tenang dulu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang paling penting sekali, bila ada krisis, kita tengah marah, kita tengah diam, jangan terus keluar hukum. Tabayyun. Itu yang tadi Ustaz Syed cerita tadi. Nabi SAW, bila berhadapan dengan situasi al-ifk, isteri dia kena tuduh buat benda tak elok dengan sahabat dia, Safwan. Dan fitnah ini bukan fitnah yang biasa-biasa tau. 3 orang sahabat percaya. 3 orang sahabat percaya. Antaranya Hasan bin Thabit lah. Bukan jalan-jalan orang. Hasan ni penyair Nabi SAW. Percaya. Tapi Nabi tak buat apa-apa tindakan lagi. Nabi tunggu. Sehingga kan sahabat nak bergaduh lah ni. Sa'ad bin Mu'az, dia siap sebut lagi. Kan? Kalau daripada Aus ya Rasulullah, kami akan ambil tindakan. Sebab dia Aus. Kalau daripada Khazraj, kau bagi tahu kami nak buat apa. Kami akan ambil tindakan. Kan? Pada masa tu, puak Khazraj adalah pemimpin puak Khazraj. Dia bangkit jugalah. Sampai nak bergaduh, dia bela puak Khazraj. Sampai nak bergaduh, akhirnya Nabi SAW leraikan. Nabi tunggu wahyu. Kerana tabayyun itu adalah benda yang paling utama. Maksudnya siasat. Betul ke tak betul? Takut-takut ni cakap-cakap orang je. Kadang-kadang ada manusia yang tak senang tengok kita senang. Ada juga. Mata-mata yang hasad. Jadi kita kena siasat betul-betul. Tuan-tuan, kemudian dalam krisis ni pun tak salah untuk kita saling bantu-membantu. Sebenarnya kadang-kadang tak membantu ni sebab kepada krisis. Bantu-membantu. Kadang-kadang ada juga, kan, orang lelaki ni yang terlalu ego, kadang-kadang sampai nak buat kerja rumah tu jadi macam aib bagi dia. Nak basuh pinggan sebiji pun dia rasa macam aku lelaki. Sedangkan Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah, pernah ditanya kepada Aisyah, macam mana Nabi SAW di rumah? Aisyah kata apa? Kana fi khidmati ahli, fi mihnati ahli. Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Aisyah kata, bantu isteri-isteri dia. Kan? Kalau kita pandai masak. Ustaz Nazim dia boleh masak, duduk Mesir dulu. Ustaz Syed boleh masak. Ada waktu-waktu kita offer, tak apa, hari ni biar abang masak. Awak duduk kat depan. Hari ni saya masak. Dia pun happy. Kan? Sebab apa? Sebab dia dah tolong kita. Kebanyakan isteri bertugas. Kan? Adalah yang tak kerja, tapi kebanyakan yang muda-muda bekerja hari ni. Bila dia bekerja, dia bantu kita. Bila dia bantu kita, kat rumah kita bantulah dia pula. Kita bantu dia pula. Kan? Ketahuilah tuan-tuan, betapa nikmatnya apabila kita dapat membantu isteri. Kan? Kadang-kadang kita stres dengan kerja, masa basuh berak anak kita dapat ketenangan. Bagus juga basuh berak anak ni. Kan? Dapat ketenangan. Anak pun tak komplain. Kan? Dia tak komplain. Dia tak ada kata tak bersih lah, sabun kurang lah, tak ada. Yang komplain banyak ni staf kat pejabat. Anak relax je. Kadang-kadang basuh tak bersih pun dia tak komplain. Bini komplain, bang tak basuh bersih ni, main balik. Anak tak komplain, dia happy je. Kita bantu.
Kan? Walaupun beras kita beli, bini juga yang masak. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyakkan memberi hadiah. Kadang-kadang hadiah yang murah pun tak apa. Kita orang bagi kita hadiah, kita tak pernah tanya harga berapa. Yang penting kita tahu dia ingat kat kita. Kita outstation jauh-jauh. Kan kadang-kadang isteri kita dah tarik muka. Kita sabang nak pergi outstation 2-3 hari kat KL. Dia pun dah tarik muka. Sebab apa? Nak urus anak ni, dia pun kerja. Kita kata tak apa, balik nanti abang beli hadiah. Senyumlah sikit dia. Kan? Belilah brooch sikit. Apa brooch? Kerongsang ke. Kan? Beli. Yang penting ada. Tahadu, tahabu. Berikan hadiah. Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Adab Mufrad, dengan sanad yang hasan, Nabi kata, berikan hadiah. Kamu akan bertambah kasih sayang. Bahkan waktu krisis, boleh bagi hadiah. Waktu krisis, sekarang waktu tarik muka, kita bagi hadiah. Nah, dia pun tanya, ni apa ni? Saya bagi hadiah sikit kat awak. Tengoklah sikit. Kalau suka, ambil. Kalau tak suka, pulang balik kat saya. Saya bagi kat orang lain pula. So, dia pun kadang-kadang slow sikit, tenang sikit kan. Dia tenang sikit. Dan, waktu-waktu krisis ni tuan-tuan, kalau ada kekuatan, wujudkan kekuatan, peluk isteri kita. Kadang-kadang dalam seminggu, kita jarang peluk isteri kita ni. Kan? Banyak peluk bantai lagi. Daripada peluk isteri, peluk. Dia tengah buat kerja tu datang, peluk. Terima kasih banyak. Awak tolong saya banyak. So, dia akan memberikan ketenangan. Dalam hadis, Nabi SAW pun banyak bergurau. Nabi ada lawan lari dengan Aisyah. So, kita gunakan kaedah-kaedah tu. Kemudian, dan yang paling penting sekali tuan-tuan, yang akhirlah sebelum saya nak habiskan round pertama ni, sebagai suami ataupun suami dan isteri, betul kadang-kadang perasaan kita ada sakit, kadang-kadang perasaan kita ada tercela dan sebagainya, tapi yang paling penting, apa saja tindakan yang kita nak buat, kita cari punca dan kita cari solusi. Sebab kadang-kadang benda yang kecil je boleh menyebabkan krisis berpanjangan. Nak keluar rumah punya pasal, nak cepat, nak pergi musafir. Dah setengah jam jalan baru teringat ada barang tinggal. Kan? Isteri beritahu, bang, barang tinggal. Tuan-tuan kalau jadi kat tuan-tuan jadi apa? Mesti kena patah balik. Mesti kena patah balik. Kalau tak patah balik tak jadi. Patah balik je lah. Tapi kadang-kadang di antara kita ada yang membebel dalam kereta. Apa dia punya kesan? Kesan dia tak bagus. Kita bagi tahu sekali je. Lain kali jangan lupa lagi. Lain kali buat list. Tolong jangan lupa lagi. Benda ni benda penting dan kita dah terlambat. Simple. Tapi ada orang dia pilih untuk membebel. Oh, bising. Lama-lama meletup. Dia pun ada perasaan. Marah pula depan anak-anak. Dalam kereta anak-anak ada. Jadi ego kena dijaga. Ego ni benda yang kita tak suka, tapi setiap manusia ada. Wallahu a'lam.